Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita kembali dalam pengajaran sejarah. Hari ini kita akan belajar unit 2 Agama Islam di Malaysia di bawah topik Kedatangan Agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apakah yang akan kamu pelajari hari ini? Pertama, sejarah kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan kedua, faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Kepulauan Melayu sebenarnya telah mula menerima pengaruh agama Islam. Contohnya, penemuan batu bersurat di negeri Terengganu dan juga negeri Sembilan sebagai bukti kewujudan agama Islam di tanah Melayu. Pada waktu itu, zaman Kesultanan Melayu Melaka telah berkembangnya agama Islam ni semakin meluas daripada pemerintah sehingga penduduk tempatan. Bukti arkeologi kedatangan agama Islam di tanah Melayu yang pertama adalah batu bersurat di Terengganu. Mengapa ia dipanggil batu bersurat? Kerana tulisan diukir di atas batu dalam bahasa Jawi kuno. Batu bersurat di Terengganu ini bertarikh 1303 ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang. Ia ditemui oleh Said Hussein bin Gulam Al-Buhari secara tidak sengaja selepas berlakunya banjir. Dan batu bersurat ini adalah mengenal undang-undang seorang raja dan menyebut Islam sebagai agama rasmi serta menerangkan hukum-hukum Islam. Bukti arkeologi kedatangan agama Islam di tanah Melayu yang kedua pula adalah batu bersurat di negeri Sembilan. Batu bersurat ditemukan di Pengkalan Kempas Negeri Sembilan bertarikh 1467 membuktikan kewujudan agama Islam telah berlaku di sana. Batu ini ditemui sebelah makam ulama Syekh Ahmad Mahtum. Dan batu bersurat ini telah menceritakan tentang kesusahan dan kejayaan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Terusnya, faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Abad ke-15, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan maritim yang terkenal. Pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan interport dan merupakan destinasi persinggahan pedagang Islam dan juga pedagang bukan Islam. Murid-murid, pelabuhan interport ini bermaksud tempat yang menjadi pusat penerimaan barang dagangan dari luar negara dan kemudian barang tersebut dihantar ke negara lain. Kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka didorong oleh beberapa faktor seperti peranan pedagang Islam, peranan ulama dan juga peranan sultan. Pedagang Islam dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Pedagang Islam yang berkahwin dengan rakyat Melaka juga akan menyebarkan agama Islam secara meluas kepada penduduk tempatan. Bagaimana pula peranan ulama dalam menyebarkan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Ulama ini telah mengislamkan raja, pembesar dan juga rakyat Melaka. Ulama berperanan untuk mengawasi raja dan juga pembesar dalam memerintah negara dengan adil berdasarkan ajaran Islam. Perkembangan Islam dalam kalangan kerabat diraja melalui perkahwinan. Contohnya, Megad Iskandar Shah berkahwin dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Apabila baginda memeluk agama Islam, rakyat Melaka turut memeluk agama Islam kerana sikap ketaatan penduduk tempatan yang tinggi terhadap sultan. Pengaruh agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka turut mempengaruhi sistem perundangan. Terdapat dua sumber perundangan di Melaka iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Kalau murid-murid boleh perhatikan, ini adalah contoh dua sumber tersebut.
Hukum Kanan Melaka mengandungi 44 pasal, iaitu perkara yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan juga kekeluargaan. Undang-undang ini juga diwujudkan bagi memastikan keamanan dan keselamatan rakyat di negeri Melaka. Undang-Undang Laut Melaka mengandungi 25 pasal, iaitu perkara yang berkaitan dengan peraturan di laut, tata cara berniaga dan jual beli. Hukum Islam pula yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Tujuan Undang-Undang Laut Melaka ini adalah untuk melancarkan aktiviti perdagangan dan juga memberikan keyakinan kepada pedagang yang datang ke Melaka. Sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.